ayat 9. Jadi Allah Ta'ala, Nabi Adam terima daripada Allah Ta'ala akan beberapa kalimah yang ialah Rabbana zalamna anfusana, terima daripada Allah Ta'ala dengan secara sambut, dengan secara ilham daripada Allah Ta'ala. Asalnya talaka tu maknanya terima, tapi dia terjemuh dengan katanya bertemu. Bertemu ni kalau kitanya bertemu, maknanya bertemu kita sama kita. Kalau kita manusia ni bertemu, mana kita berjumpa, bertemu artinya berjumpa. Kita berjumpa dengan dia, dia pun berjumpa dengan kita juga. Dia ada dua-dua pihak. Kita berjumpa dengan dia, bertemu dengan dia, dia pun bertemu dengan kita juga. Maka di sini ada munasabah bahwasanya Nabi Adam dia berjumpakan dengan kalimah-kalimah untuk nak kata buat taubat, dan kalimah itu datang kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam berjumpa dengan dia, boleh guna untuk buat taubat, dan berjumpa kalimah itu dengan Nabi Adam tu dengan maknanya kalimah itu datang kepada Nabi Adam dengan secara ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Ta'ala capakan kalimah-kalimah itu, maka Nabi Adam gunakan kalimah cakapan tadi itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila Nabi Adam itu bertaubat, fataba alaihi. Fataba alaihi, maka terima taubat Allah atasnya. Jadi taubat di sini tabayatubu asal mana kembali. Asal mana kembali. Asal mana kembali, seperti kita sesak jalan, salah ambil jalan, terlajak terlepas daripada tempat yang kita nak pergi, maka kita kembali kepada tempat yang kita nak tuju. Itu asal mana taubat, mana kembali. Maka munasabah di sininya, taubat tu maknanya kembali oleh hamba daripada salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bahasa istilah syaraknya, dia guna dengan kalimah yang satu. Kita hamba yang berdosa, kita taubat, guna kata taubat juga. Dan Allah Ta'ala apabila dia terimakan taubat daripada manusia yang bertaubat, maka dikatakan tabah juga. Jadi maknanya tabayatubu taubah itu kenisbah bagi kita hamba, maknanya bertaubat. Maknanya kembali daripada salah kepada jalan ni yang betul. Kembali tinggal daripada yang salah kepada yang betul. Tetapi kalau taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya terima taubat, mengampunkan dosa. Itulah tabah. Fataba alaihi, maka di sini maka terima taubat oleh Allah atasnya, atas Nabi Adam. Maknanya Allah Ta'ala mengampunkan kesalahan bagi Nabi Adam. Kesalahan itu sebagaimana maklum bahawa kesalahan itu ialah kesalahan pada rupa saja. Tetapi kalau kira pada wakil tidak ada kesalahan bagi Nabi Adam, sebab orang jadi Rasul itu maklum, maksum. Innahu huwa tawwabur rahim. Sebab apakah sini pada maknanya sebab kerana apa Allah Ta'ala terima taubat bagi Nabi Adam, kerana bahasanya Allah itu ialah Tuhan yang banyak menerima taubat hamba-Nya. Maknanya Allah Ta'ala yang banyak taubat, sangat Suara tak dengar.
Lupa buka mic. Okey. Kena ulang balik. Lupa buka mic. Ulang balik. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Talaqa dia katanya bertemu Adam daripada Tuhan beberapa kalimah taubat dengan secara ilham. Jadi fataba tu asal dia makna dianya mana apa dia? Maknanya sambut atau sambut. Sebab asal maknanya gitu. Asal mana sambut dengan sebab Nabi Adam tu terima sambutan akan beberapa kalimah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi diguna sekarang tu mana bertemu. Ya biasanya kita ni kalau bertemu bukan sebelah, bukan satu pihak saja bertemu tu. Kalau kita manusia kita bertemu, mana kita bertemu dengan dia, dia pun bertemu dengan kita juga. Kita berjumpa dengan dia, dia pun berjumpa dengan kita juga. Dia asalnya caranya kita apabila kita bercakap bertemu atau berjumpa asal itu maknanya kita berjumpa dengan dia, dia pun berjumpa dengan kita juga. Maka bertemu Nabi Adam akan kalimah itu maknanya dengan sebab kalimah itu dicapukkan ke dalam dada, ke dalam hati Nabi Adam dengan secara ilham, maka Nabi Adam pun dapat berjumpa dengan kalimah yang boleh guna untuk bertaubat. Dan kalimah itu datang kepada Nabi Adam. Sebab tu katanya Nabi Adam dan kalimah itu sama-sama berjumpa. Sebab Nabi Adam, dia kalimah tu datang masuk dalam dada, mana kalimah itu tilik pada dia datang kepada Nabi Adam, mana dia berjumpa dengan Nabi Adam. Lepas tu Nabi Adam, dia boleh gunakan kalimah itu untuk bertaubat, dia katakan bertemu juga. Sebab bertemu ni dia kedua-dua pihak, bukan satu pihak saja tu tidak. Jadi maknanya apabila Nabi Adam tu dapat kalimah yang dikata untuk bertaubat di atas kesalahannya, fataba alaihi, maka bertaubat, maka terima taubat Allah atasnya. Fataba, maka taba di sini dengan makna terima taubat. Sebab fa'il dianya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata taubat, taubat Allah maknanya terima taubat. Kalau katanya taubat hamba, taubat oleh manusia maknanya mengaku salah. Kembali, sebab asalnya taubat itu asal maknanya rujuk, makna kembali. Asal seperti apabila seorang tu salah ambil jalan terlepas daripada tempat yang dia nak pergi, maka dia patah balik. Apabila patah balik dengan sebab dia nak pergi kepada suatu rumah masalan, apabila terlepas terlajuk, maka dia patah balik. Dengan sebab salah ambil jalan, dia patah balik kepada tempat yang dia menuju kepada tempat yang dia nak pergi. Maka itu dikatakan kembali. Maka itu taubat pada lughah asalnya ialah mana kembali. Sebab tu kita manusia apabila seorang kita manusianya apabila buat salah tu mana melampau akan batasan Allah Taala, terlajak terlepas. Dia apabila seorang tu buat maksiat mana dia melampau akan batasan, akan hudud, akan batasan Allah Taala. Maka jadi salahlah dia. Apabila jadi salah dengan sebab dia melampaukan batasan Allah Ta'ala, maka dia kembali balik duduk di dalam arahan Allah Ta'ala. Maka itu dikatakan dia tu taubat. Maka taubat asalnya, asalnya maknanya kembali. Maka dengan sebab asal dia makna kembali, yang asalnya taubat tu maknanya dihamba lah. Maknanya yang kembali. Adapun taubat nisbah bagi Allah Ta'ala makna terima taubat. Begitu. Innahu huwat tawwabur rahim, kerana bahwasanya Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang amat menerima taubat hambanya. Kenapa Allah Ta'ala terima taubat daripada Nabi Adam di situ? Kerana Allah Ta'ala ialah Tuhan yang amat yang banyak, yang amat menerima taubat. Kalau nak cakap kita makna dia sukalah.
Tapi nisbah bagi Allah Ta'ala nak kata suka tak boleh lah, sebab mustahil ada hati. Kalau kita tu mana ada sifat suka kepada begitu. Maknanya yang sangat menerima taubat. Janji ada taubat daripada hamba, Allah Ta'ala terimalah taubat itu. Janji ada mengaku salah, janji ada mengaku salah dan minta ampunan dosa, maka Allah Ta'ala terimakanlah. Allah Ta'ala terimalah permintaan untuk mengampunkan dosa. Lagi amat kasih sayang. Amat kasih sayang kepada hamba dia yang bertaubat. Walaupun dia pernah salah, tetapi dengan sebab dia taubat, kembali kepada kasih sayang kepada oleh Allah Ta'ala kepada dia. Sebab tu katanya orang taubat itu dapat sifat mahabbah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia pernah bersalah, tetapi dia mengaku salah, itu eloknya. Sebaik-baik orang yang salah ialah orang yang mengaku salah. Walaupun dia salah, salahlah di situ, tetapi yang kebaikan pada dianya ialah dia mengaku salah. Sejahat-jahat orang yang salah ialah orang yang tidak mengaku salah. Sejahat-jahat orang yang salah ialah orang yang tidak mengaku salah. Sebaik-baik orang yang salahnya ialah orang yang mengaku salah. Begitu. Sebab tu Allah Ta'ala suka kepada orang yang taubat. Habis di situ, maka cerita asalnya Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Adam daripada syurga. Wa qulna bitu minha jami'a. Kami kata, kami itu ialah Allah Ta'ala. Kami kata turun olehmu, turun oleh kamu, ya Adam, Adam serta isterinya dan serta zuriah-zuriahnya daripada syurga. Tinggal daripada syurga, sekalian kamu turun kepada mana? Ke bumi. Turun kepada bumi kesemuanya. Jadi maknanya Nabi Adam serta isterinya dan segala zuriat-zuriat Nabi Adam yang ada di dalam sulbi bagi Nabi Adam tu sekarang diperintah turun ke bumi. Turun ke bumi. Apabila turun di bumi, mana memanglah bumi itu ialah bukan syurga. Maka apabila duduk di bumi itu, maka Allah Ta'ala firman pula untuk nak jadi daya, nak jadi pujuk kepada Nabi Adam dan zuriahnya, katanya fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka manakala datang akan kamu daripada aku, daripada Allah, itu hidayat. Apa maksud dengan hidayat? Kitab dan Rasul. Maksud dengan hidayat tu, kitab Allah diturun kepada kamu untuk kamu beramal, dan Rasul diutus untuk menyampai kepada kamu. Itu maknanya datang hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah Allah Ta'ala menurunkan kitab, tidak pun membangkitkan Rasul. Sebab Allah Ta'ala membangkitkan Rasul, tujuan hikmat dia ialah nak menghidayatkan kepada manusia kepada jalan yang sebenar. Dan menurunkan kitab itu untuk nak bimbingkan manusia kepada jalan yang sebenar, ialah ibadat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya qulna bitu minha jami'a. Apa dia? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka manakala bila masa depan, selepas kamu berada di atas bumi, jangan bimbang, kamu akan boleh masuk syurga balik. Itu maknanya supaya tak jadi duka cita kepada Nabi Adam dan isterinya dan anak cucu bagi Nabi Adam sekaliannya. Sebab belum pada ni dia dapat duduk dalam syurga. Dapat duduk di dalam syurga, tetapi sekarang disuruh keluar daripada syurga dan turun duduk di atas muka bumi. Maka memanglah kita ni apabila pernah duduk di dalam tempat yang selesa, tempat yang mewah, tiba-tiba dikeluarkan kita kepada tempat yang begitu susahnya, maka akan rasa duka cita, akan rasa rusinglah dalam hatinya. Tetapi di sini seolah katanya Allah Ta'ala nak dayakan bagi mereka bahwasanya jangan bimbang, jangan risau. Walaupun sekarang kamu dikeluarkan daripada syurga, tetapi
kamu ada jalan bagi kamu lagi untuk nak masuk syurga pada masa depan. Jadi maknanya pernah duduk dalam syurga tetapi ada jalan dikeluarkan daripada syurga, walaupun dikeluarkan daripada syurga tetapi jangan bimbang, jangan risau, nanti suatu hari akan dikembali pula kamu kepada syurga. Dijanjikan begitu, akan dikembalikan kamu kepada syurga pula, tetapi atas syaratnya kamu beriman. Sebab tu katanya jadi maksudnya di sini tu Allah Taala nak begitulah, kamu dihalau keluar daripada syurga. Jangan susah hati, tak berapa lama kamu akan boleh masuk kepada syurga balik. Bila kamu duduk di dalam muka bumi dan kamu mengikutkan kitab Allah dan mengikut akan dakwah Rasul, mengikut kepada jalan hidayat, maka apabila akhirat esok lagi akan datang, kamu akan dapat masuk balik kepada syurga. Jadi maknanya dihalau, dikeluarkan daripada syurga pada kali ini bukan katanya tidak ada jalan nak kembali kepada syurga. Jalan nak kembali kepada syurga ada lagi, masih ada lagi, terbuka lagi. Ialah dengan secara apabila kamu duduk di atas dunia, di atas muka bumi dan kamu mengikut hidayatan Allah Ta'ala, mengikut kitab Allah dan mengikut seruan Rasul, maka kamu taat kepada Allah, tidak deraka kepada Allah, beriman dengan Allah, maka kamu akan kembali kepada syurga balik. Begitulah maksud dianya, nak jadi supaya tak jadi susah hati sangat. Sebab tu dia katanya fa imma ya'tiyannakum minni, maka manakala datang akan kamu ketika kamu ada daripada muka bumi, manakala datang akan kamu daripada aku, daripada Allah, datang apa dia? Hidayat. Apa maksud dengan kata hidayat itu? Ialah kitab. Allah Ta'ala turun kitab kepada kita hamba. Dan Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk nak menyampaikan hukum-hukum kepada kita manusia. Dan itulah hidayat kepada Allah Ta'ala. Maksud dengan hidayat. Faman tabi'a hudayah, maka barang siapa ikut akan hidayatku. Apa hidayat itu? Rasul dan Rasulku dan kitab aku. Siapa-siapa mengikut akan kitabku dan mengikut akan Rasul aku, maka beriman ia dengan aku dan beramal ia dengan taatku. Apabila datang Rasul mendakwah, apabila datang kitab membimbingkan, maka dia beramal dengan amalan taat, dia beriman dengan Allah dan beriman dengan segala rukun-rukun iman, fala khaufun alaihim, maka tiada takut atas mereka itu pada akhirat. Pada akhirat tidak ada ketakutan. Tidak ketakutan dalam akhirat tu di mana tempat yang tidak ada ketakutan? Ialah di dalam syurga. Di dalam syurga. Walahum yahzanun, dan tiadalah mereka itu duka cita pada akhirat. Tidak ketakutan dan tidak duka cita itu dengan masuk mereka itu ke dalam syurga. Itulah cerita asalnya, maknanya ini janjian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janjian daripada minta masa kejap. Minta masa kejap, nanti saya masuk balik. Anak datang ganggu. Nanti minta masa kejap.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ulang balik semula. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka manakala datang akan kamu, jadi kamu di situ ialah khitab tuju kepada Nabi Adam dan tuju kepada isterinya dan tuju kepada zuriah-zuriah bagi Nabi Adam. Lebih-lebih laginya dituju kepada zuriah bagi Nabi Adam. Sebab kita kalau tilik kepada kita di dalam masa kita berada di dalam alam zuriah, kita pernah duduk di dalam syurga. Ketika kita duduk dalam alam zuriah bersama dengan nenek kita ialah Nabi Adam, kita pernah duduk di dalam syurga. Cumanya tak teringat saja. Sebab kita ni ada 3 alam. Alam zuriyah, alam dunia dan alam akhirat. Begitu. Kerana nak tambah satu laginya alam barzakh, ialah alam kubur. Jadi apabila di situnya setengah orang tu dia terasa sayangnya salah Nabi Adam dimakan buah itu. Kalau tidak kita akan berada di dalam syurga. Tetapi kalau Nabi Adam dalam syurga, maka tak lahir pula kitanya. Maka hikmat Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam daripada syurga untuk nak dapatkan lahir akan segala zuriyah-zuriyahnya. Maka di situ Allah Ta'ala katanya, sekiranya kalau kamu duduk di atas muka bumi, di atas dunia, maka jangan risau, maka kamu ada jalan lagi untuk nak kembali kepada syurga. Tetapi nak kembali kepada syurga itu atas syaratnya mengikut hidayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mendatangkan hidayat kepada kita, mesti kita kena mengikut. Mesti kena mengikut akan hidayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hidayat Allah Ta'ala apabila dia nak beri hidayat kepada kita manusia dengan 2 jalan. Yang pertamanya dengan jalan bangkitan Rasul dan dengan jalan menurunkan kitab untuk manusia beramal dengan kitab itu. Jadi itu 2 jalan saja. Apabila Allah Ta'ala nak menghidayahkan akan manusia kepada dia, 2 jalan. Itu satu jalannya dengan bangkitan Rasul dan dengan secara menurunkan kitab. Sebab tu di kanan kiri katanya hudan, hidayat tu ialah kitab Allah dan Rasulullah. Faman tabi'a hudayah, maka barang siapa ikut hidayatku. Maka barang siapa daripada zuriah-zuriah Nabi Adam yang ada pada bumi mengikut hidayat Allah, maknanya mengikut hidayat Allah, mengikut akan Rasul dan mengikut akan kitabnya. Mengikut tu apa makna? Mengikutkan Rasul, mengikutkan kitab dengan maknanya maka beriman ia dengan aku, dengan Allah, dan beramal ia dengan taatku, dan dia beramal dengan amalan taat, tidak deraka sama sekali kepada Allah. Fala khaufun alaihim, maka tiada ketakutan, maka tiada takut atas mereka itu pada akhirat. Pada akhirat tidak ada apa-apa yang dia bimbang, yang dia terasa takut, tidak ada. Bahkan dia duduk dalam keadaan damai, dalam kesenangan. Wahum walahum yahzanun, dan tiada mereka itu duka cita pada akhirat. Tak duka cita pada akhirat dengan secara mana? Dengan dimasuk mereka itu ke dalam syurga. Itu natijah akhirnya. Akhir-akhir boleh masuk juga, hujung jatuhnya boleh kembali kepada syurga balik. Nabi Adam sendiri dan isterinya, memanglah Nabi Adam tu ialah Rasul yang pertama yang dibangkitkan kepada manusia. Dan isterinya akan kembali kepada syurga balik. Dan kita zuriah-zuriah dia, anak cucu bagi Nabi Adam tu pun akan dapat kembali kepada syurga juga, tapi atas syaratnya kena mengikut akan hidayat
Allah Subhanahu wa taala. Habis di situ itu sebelah balik mereka yang mengikut hidayat. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan segala mereka yang kafir dan dusta mereka itu dengan segala kitab kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di sini golongan yang kedua daripada dua golongan bagi zuriat anak cucu bagi Nabi Adam. Jadi di sini nak cerita katanya zuriat Nabi Adam terbahagi kepada dua bahagian. Satunya man tabi'a hudayah. Yang keduanya alladzina kafaru. Jadi maknanya zuriat anak cucu Nabi Adam yang hidup di atas muka bumi ini terbahagi kepada dua golongan. Apabila didatangkan hidayat kepada mereka, apabila dibangkitkan Rasul, apabila diturun kitab kepada mereka, maka anak cucu Nabi Adam tak kira masa zaman mana-mana sekalipun terbelah bagi kepada dua golongan inilah. Satu golongannya ialah man tabi'a hudayah, mereka yang mengikut hidayat Allah daripada anak cucu Nabi Adam apabila dibangkitkan Rasul kepada mereka dan diturunkan kitab kepada mereka, mereka beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru di sini nak cerita golongan yang kedua. Golongan yang kedua daripada anak cucu Nabi Adam, maka dia katanya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan segala mereka yang kafir daripada anak cucu Nabi Adam, mereka yang kafir tak beriman dan dusta mereka itu dengan segala kitab kami. Wa kadzabu bi ayatina, dan dusta mereka itu. Dusta di sini maknanya tak percaya. Dusta di sini maknanya tak percaya, bukan makna cakap bohong tu, bukan. Dia ada berbeza. Ya ada, kalau bahasa Arabnya, kalau kaziba tidak tasydid di zal, kaziba tu makna cakap bohong. Kalau kaziba tu maknanya dia cakap bohong. Kalau katanya kazzaba dengan tasydidkan zal, itu maknanya mendustakan. Maknanya kita ni nak panggil kazzaba tu, kalau katanya orang itu cakap bohong, kita kata pada dianya kadzibah. Kadzibah, berbohong, mendusta, cakap bohong. Tetapi apabila kalau orang cerita kepada kita dengan suatu ceritaan, tak kiralah ceritaan yang dia cerita kepada kita itu cerita yang sebenar ke atau cerita palsu ke, maka apabila kita dengar dia cerita, kita cakap, katanya kita kata kepada dia, engkau bohong. Engkau bohong. Engkau bercakap dengan cakapan dusta, cakapan bohong. Maka di kita ni panggil kadzabah. Itu maknanya tak percaya kepada apa yang dicerita kepada kita, itu panggil kadzabah. Tak kiralah ini masalahnya apabila ada siapa-siapa saja mencerita dengan suatu cerita kepada kita. Lepas tu cerita yang dia cerita itu cerita yang sebenar ke atau cerita yang dia reka-reka ke, cerita bohong ke, apabila kita dengarkan ceritaan itu, kita pun kata dia, kau bohong. Aku tak percaya kepada engkau sebab engkau ni yang pembohong. Itu maknanya kadzabah. Maka orang kafir, mereka kadzabah dengan mana apabila Rasul-Rasul cerita kepada dia, katanya di akhirat esok ada apa dia? Ada bangkitan, ada balasan, kita ni ada Tuhan yang satu. Maka apabila orang kafir dia dengar begitunya, dia tak percaya kepada ceritaan Rasul. Dan lebih lagi dia kata Rasul ini bercakap bohong. Itu maknanya kadzabah. Itu makna kata dan dusta mereka itu dengan kitab. Mana tak percaya kepada kitab, dengan maknanya ceritaan yang disebut dalam kitab itu dia katanya ceritaan yang bohong. Itu katanya kadzabah.
Uh, itu maknanya walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir mereka itu dan dusta mereka itu. Mana tak percaya apa yang disebut di dalam kitab-kitab. Itu mana dusta mereka itu dengan segala kitab. Ulaika ashabun nari. Mereka itulah segala yang mempunyai neraka. Maknanya mereka itulah orang yang kafir, orang yang dusta kepada kitab Allah. Mereka yang mempunyai syurga. Mana ahli syurga, ahli neraka. Mereka itulah segala mempunyai neraka ialah ahli neraka. Fiha khalidun. Mereka itu di dalamnya berkekalan. Sekalian, selama-lama. Tiada keluar dan tiada fana. Mereka itu di dalamnya, di dalam neraka, berkekalan, tak mati, berkekalan sekalian selama-lama, sepanjang masa, tiada berkesudahan. Tiada keluar dan tiada fana. Tak boleh nak keluar daripada neraka dan tak mati sama sekali dalam neraka. Walaupun berat sangat azab sekalipun tak mati. Itulah nasib bagi orang yang tak beriman dan orang yang mendustakan kitab Allah dan Rasulnya. Di sini kita boleh faham katanya zuriyah Nabi Adam yang ada pada muka bumi itu ada setengah tu mengikut hidayat Allah, maka mereka dapat kembali kepada syurga. Kenapa kita kata dapat kembali? Sebab kita dan ayah bapa kita Nabi Adam pernah duduk di dalam syurga. Sebab kita dan bapa kita ialah Nabi Adam dan mak kita ialah Hawa pernah duduk di dalam syurga. Maka apabila kita hidup di atas muka bumi ini, kita mengikut hidayat, mengikut kitab Allah dan Rasulullah, maka kita akan kembali kepada syurga. Tetapi satu golongan lagi daripada anak cucu Nabi Adam, mereka tak dapat kembali kepada syurga. Mereka tak dapat kembali kepada syurga dengan sebab mereka tidak mengikut hidayat Allah. Tidak mengikut hidayat Allah, bahkan kufur dengan Allah dan tak percaya kepada apa yang dicerita oleh Allah Ta'ala di dalam kitab-kitabnya. Maka mereka itu ialah pengisi neraka. Dan dengan sebab tidak ada iman bagi mereka, maka mereka akan kekal dalam neraka sampai ke bila-bila lah. Habis itu cerita-ceritaan dia. Ceritaan Nabi Adam, kejadian asal manusianya, asal habis di situ. Maka sekarang masuk pula kepada ceritaan lain pula. Katanya seru Bani Israel. Bani Israel tu siapa? Anak cucu Nabi Yaqub. Sebab Israel tu ialah nama bagi Nabi Yaqub. Lepas tu Bani tu mana anak cucu dia. Anak cucu dia, dikatakan Bani Israel tu Nabi Yaqub. Kalau itu Bani Israel, mana anak cucu Nabi Yaqub. Begitu. Seru-seru kepada beriman. Kepada beriman. Seru dengan tentu mereka itu Yahudi. Seru tu kepada Bani Israel dengan secara tentu kepada orang Yahudi. Di sini dia kata daripada di sini, mulai pada di sini mana ayat ya Bani Israel. Mulai di sini daripada kata ya Bani Israel sampai sayakulus sufaha. Sampai kepada sayakulus sufaha, maknanya apabila masuk sampai ayat sayakulus sufaha minan nas, maka ceritaan seruan orang Yahudi tentang orang Yahudi itu dah habis ceritanya. Mana panjang jugalah ceritaan yang bersangkutan dengan Bani Israel, lebih-lebih laginya orang Yahudi. Katanya firman-Nya ya Bani Israel. Hei Bani Israel, wahai anak cucu Nabi Yaqub.
Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah, ingat oleh kamu akan nikmatku. Tetapi dia di sini ditemu ingat. Tetapi uzkur tu melengkapi ingat, maknanya sebut dengan mulut pun uzkur juga, teringat dalam hati pun uzkur juga. Dalam hati mesti teringat, mulut mesti sebut menyebut, begitulah. Ingat oleh kamu akan nikmatku. Nikmatku, nikmat Allah yang telah aku beri nikmat atas kamu, yang mana Allah Ta'ala pernah beri kepada akan nikmat itu kepada kamu. Kamu tu ialah orang Yahudi pada masa Nabi, yakni atas tok nenek kamu yang dulu-dulu. Dan apa dia nikmat itu? Daripada melepas daripada Fir'aun dan buka laut, berbelah laut untuk nak lari lepas daripada serangan Fir'aun, dan payung awan payung awan tu maksudnya mereka itu duduk di padang tih selepas pada dapat kelepasan daripada Fir'aun. Dia duduk di bumi di bumi Mesir. Duduk di bumi Mesir, dia lari-lari naik ke atas pada sebelah Mesir. Kalau sebelah sana tu ialah negeri Urdun. Kalau sebelah atas sebelah sana tu ialah Laut Merah, sebelah sana tu ialah negeri Urdun. Maka duduk di sananya, kita tengok di bumi di sana tu tidak ada pokok-pokok. Tidak ada pokok-pokok, jadi duduk tengah padang begitu. Kalau tengah hari panas lah. Kalau musim sejuk lah. Kalau musim panas lah, sebab tidak ada pokok. Di sana hanya ada bukit-bukit saja, tidak ada pokok-pokok. Maka apabila waktu siang, Allah Ta'ala datangkan awan yang meneduhkan mereka daripada panas matahari. Sebab mereka duduk di sananya lama jugalah ceritanya, 40 tahun dia ada di sana. Tak boleh nak keluar daripada padang tih, katanya sesak dalam padang tih. Itu selagi bagaimana yang disebut pada lagi akan datang. Jadi satu nikmatnya payung awan. Jadi Allah Ta'ala mendatangkan awan, dan awan itulah meneduhkan mereka daripada cahaya matahari. Jadi waktu siang hari mana mereka tidak kena panas. Sebab datang awan meneduhkan mereka. Dan turun manin dan salwa. Makanan mereka memanglah duduk di padang tih itu, jenis pokok-pokok tidak ada. Biasanya kita manusia kalau kita nak makan tu daripada tumbuhan. Makan nasi, makan roti, makan gandum, makan apa dia, semuanya daripada tumbuhan-tumbuhan. Maka di sana tidak ada pokok-pokok. Maka biasanya kalau tidak ada pokok-pokok, binatang pun tidak ada. Sebab binatang tak boleh duduk kalau tidak ada pokok, sebab tidak ada makanan. Maka di sana, di padang tih sana itu tidak ada pokok, maka binatang pun tidak ada, jenis makanan pun tidak ada. Maka makanan mereka setiap harinya ialah al-manu dan as-salwa. Apa dia? Kita nanti tengok lagi ke datang lah. Al-manu tu satu jenis benda macam getah, tak getah begitu. Tapi boleh mengenyang. As-salwa tu ialah satu jenis burung. Dan lain yang demikian itu, dan lain-lain lagi banyak perkara. Jadi syukur dengan cara mana? Ini rupa syukur. Dengan bahawa kamu syukur dengan mengerjakan taatku. Cara syukur itu ialah taat kepada Allah. Bukan maksud dengan kata syukur di sini sekadar mengucap alhamdulillah, itu pun memanglah satu bagai syukur. Tetapi maksud dengan syukur di sini ialah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan neraka. Sebab syukur tu mana kita guna anggota kita pada jalan, gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita
pada jalanan taat kepada dia. Itu dikatakan syukur. Kita sembahyang pun kita syukur di atas nikmat dia. Kita baca Quran, kita syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu berbagai-bagai taat yang kita buat itu ialah setengah daripadanya. Itu masuk dalam kita mensyukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar Alhamdulillah tidak jadi syukur, bukan sekadar itu. Jadi ceritanya ya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kita kalau kembali kepada sejarahnya, Bani Israel yang ada di Madinah itu ialah golongan orang Yahudi. Orang Nasrani tidak ada di Madinah. Kalau ada pun tak ramai, ada seorang dua saja. Yang ramainya yang ada kat Madinah itu ialah orang Yahudi. Adapun orang yang Nasrani, Bani Israel yang agama Nasrani yang ada kat Suria, yang ada kat Syam, yang ada pada Yaman dan lain-lain lagi, mana jauh daripada kawasan Nabi. Tidak ada di Mekah, tidak ada di Madinah. Lagi pulanya di Mekah itu tidak ada Bani Israel. Hanya ada di Madinah saja. Dan Bani Israel yang ada di Madinah itu ialah orang Yahudi. Maka khitab tuju di sini, seru kepada orang Yahudi yang ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Bani Israel, tuju ke siapa? Tuju kepada Bani Israel yang ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seru-seru kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seru dengan apa dia? Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kamu akan nikmatku yang telah aku beri nikmat atas kamu. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel itu apa dia? Kelepasan daripada Fir'aun. Itu pada masa zaman Nabi Musa. Bani Israel pada zaman Nabi Musa, buka laut pun itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada Bani Israel yang ada pada masa Nabi Musa juga. Maka semua yang dicerita nikmat payung awan dan turun mani dan selwa dan lain-lain lagi itu cerita Bani Israel yang jadi umat bagi Nabi Musa. Tetapi dalam ayat Quran di sini tuju pada siapa? Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata nikmat yang telah aku beri nikmat atas kamu, bukan kamu yang ada pada masa zaman Nabi Muhammad. Bahkan kamu di sini ialah tok nenek kamu, nenek moyang kamu yang masa dulu-dulu lagi. Jadi maknanya walaupun nikmat yang begitu tadi, walaupun dia berlaku pada nenek moyang dia, tetapi cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala tidak beri kelepasan daripada Fir'aun. Allah Ta'ala tidak beri kelepasan daripada Fir'aun. Tentu Bani Israel tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebab semuanya akan dibunuh oleh Fir'aun kesemuanya. Fir'aun itu apa dia? Bani Israel kalau kita fardunya kalau tak dapat buka laut, tak boleh nak lari. Sebab dia lari-lari itu tak ada tempat nak lari melainkan laut. Sebab sampai ke laut. Lari-lari dikejar oleh askar Fir'aun dan Fir'aun sendiri itu sampai ke pantai Laut Merahnya. Kalau nak lari tak boleh nak lari. Sekiranya kalau tidak Allah Ta'ala boleh memberi buka laut kepada Nabi Musa, tentu Bani Israel akan lisuh di situ. Mana tidak adalah mati kesemuanya, akan dibunuh oleh Fir'aun kesemuanya. Maka dengan sebab Allah Ta'ala beri nikmat nak mengekalkan Bani Israel, Allah Ta'ala bagi kelepasan daripada Fir'aun dengan cara membelahkan laut sehingga dia dapat langkah sebelah sana, duduk di padang tihnya. Maka walaupun nikmat itu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada nenek moyang mereka pada masa dulu-dulu, tetapi nikmat itu terkembali kepada anak cucu yang ada pada masa Nabi Muhammad dan yang ada pada masa sekarang lagi. Sebab apa? Sebab sekiranya kalau tidak ada nikmat begitu, tentu Bani Israel tidak ada di atas muka dunia. Dia sebab nikmat kali itu, Bani Israel yang ada pada masa Nabi Muhammad dan ada pada masa sekarang sepatutnya syukur di atas nikmat itu.
Maka syukur akan atas nikmat yang beri pada dulunya dengan secara mana? Dengan secara taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kalau deraka kepada Allah, dikatakan orang itu tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira kita bukan Banu Israel sekalipun, kalau tak taat kepada Allah, mana kita tak bersyukur. Tidak bersyukur di atas nikmat Allah Taala. Wa aufu bi'ahdi, wa aufu bi'ahdi, dan sempurna oleh kamu dengan janjiku, dengan daripada beriman dengan Muhammad. Ufi bi'ahdikum, nascaya aku sempurnakan dengan janji kamu daripada sawab. Apa makna sawab? Pahala atasnya, dengan masuk syurga. Katanya, dan sempurna oleh kamu dengan janji. Dengan janjiku, janji Allah. Apa dia janji yang mereka berjanji dengan Allah? Daripada beriman dengan Nabi Muhammad. Janjiannya ialah berjanji nak beriman dengan Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad itu dibangkit, janji nak beriman. Sekiranya kalau kamu sempurnakan janji, Allah Ta'ala akan sempurna janji juga. Mana janji Allah Ta'ala pulanya? Ialah nak bagi masuk syurga. Nak bagi balasan baik ialah bagi masuk syurga. Wa iyaya farhabun, dan akan daku hendak kamu takut dan tinggal, dan akan daku hendak kamu takut, hendak kamu terasa gerun kepada Allah Ta'ala. Takut pada mana? Pada tinggal menyempurnakan dengannya dengan janji. Jangan takut lain daripada aku. Dan juga kamu jangan takut akan lain daripada aku, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana ke tempat katanya Allah Ta'ala berjanji? Dengan sebab Allah Ta'ala ada sebut di dalam kitab Taurat. Kita maklum kitab Taurat itu ialah kitab yang diturun kepada Nabi Musa, yang Nabi Musa itu membawa pengikut Nabi Musa itu dikatakan golongan Yahud. Maka janji yang Allah Ta'ala berjanji, yang ambil janji dengan Bani Israel ialah apabila dibangkitkan Nabi Muhammad kepada manusia, mesti kamu beriman dengan Nabi Muhammad, tinggalkan syariat Nabi Musa, beramal dengan syariat Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi perjanjian itu mereka Bani Israel pada masa dulu-dulu dah sanggup nak buat gitu. Dah sanggup nak buat begitu. Jadi mana Bani Israel dah sanggup nak buat begitu apabila masa depan, apabila dibangkitkan Nabi Muhammad kepada manusia, diutuskan Nabi Muhammad, dan sampai seruan Nabi Muhammad, mereka nak beriman dengan Nabi Muhammad, nak tinggal syariat dulu-dulu, nak beriman dengan Nabi Muhammad. Itu mereka dah sanggup nak buat begitu. Itu mana janjian mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pun ada berjanji nak bagi juga kepada mereka. Ialah nak janji nak bagi pun, nak bagi balasan baik, ialah bagi syurga. Tapi teratas syarat katanya, kalau kamu Bani Israel mensempurnakan janji, dengan secara janji itu adalah janji nak beriman dengan Nabi Muhammad, maka kalau kamu mensempurnakan janji, menunaikan janji, buat mengikut yang dijanji, maka Allah Ta'ala janji nak bagi syurga, Allah Ta'ala bagilah syurga, bagi masuk syurga. Maknanya sebaliknya, kalau tak buat mengikut janji, menyalahi janji, membantalkan janji, maka Allah Ta'ala tak menunaikan janjian dia juga, tak bagi masuk syurga. Wa iyaya farhabun, dan akan daku maka hendak kamu takut. Wa iyaya farhabun ni bentuk ayatnya sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentukkan dia tu sama. Dia katanya, dan akan daku hendaklah kamu takut. Takut di mana? Takut pada tinggalkan menyempurna dengannya dengan janji. Jangan takut. Apa dia? Jangan takut yang lain daripada aku.
Jadi kamu untuk nak membenarkan janji, mesti kamu takut kepada Allah. Sekiranya kalau kamu ada terasa takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, maka kamu boleh membenarkan akan janji. Maknanya, nak dapat membenarkan janji, mesti kena ada ketakutan kepada Allah, kepada azab Allah. Kena ada terasa gerun kepada azab Allah, barulah boleh membenarkan janji. Dan jangan kamu takut yang lain daripada aku. Ini faham daripada kata iya ya, sebut akan daku tu dulu. Dan jangan takut lain daripada aku. Jadi maknanya, kalau takut kepada kawan-kawan, takut kepada ketua-ketua, memang setengah-setengah daripada ketua orang Yahudi, dia larang jangan beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau mengikut Allah, mengikut kehendak Allah, mengikut perintahan Allah, mesti membenarkan janji, mesti kamu beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau mengikut ketua-ketua bagi Bani Israel, mereka melarangkan beriman dengan Nabi Muhammad. Maka di situ kalau takut kepada ketua-ketua, kepala-kepala mereka, pemerintah mereka, maka orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Muhammad, tak membenarkan janji. Tetapi kalau takut kepada Allah, tentu boleh membenarkan janji dan dapat masuk syurga. Jadi kalau takut kepada Allah, dapat membenarkan janji, dapat masuk syurga. Kalau takutkan yang lain daripada Allah, maknanya tak boleh membenarkan janji dan tak boleh nak dapat masuk syurga. Begitulah. Itu sebagai pembukaan bagi Allah Ta'ala nak cerita tentang Bani Israel. Maka permulaannya Allah Ta'ala seru kepada Bani Israel yang ada pada masa Nabi Muhammad, ialah orang Yahudi yang ada pada pada zaman Nabi Muhammad. Semoga mereka tu teringat kepada nikmat-nikmat kepada Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada tu nenek mereka. Mudah-mudahan apabila teringat kepada nikmat, nikmat sepatutnya dibalaskan dengan secara bersyukur, dengan secara bertaat. Tentu sama sekali apabila membenarkan janji, Allah Ta'ala akan bagi masuk syurga. Begitulah. Maka daripada itu sebagai pembukaan bagi cerita Bani Israel. Lepas tu panjanglah cerita-cerita dia, termasuk juga dalam sini sebut kisah-kisah Nabi Musa serta kaum dia daripada Bani Israel. Begitulah. Maka kita akhir dengan katanya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من